SPR akan tentukan tarikh 4 April PRK Kuala Kubu baru. Baik. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas PRK Kuala Kubu baru 4 April ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting termasuk hari pengundian. Setiausaha SPR Ikmaruddin Ishak berkata ia susulan pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Selangor Lau Weng San berhubung kekosongan luar jangka DUN itu berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong pada 21 hari bulan Mac yang lalu. Sebagaimana peruntukan di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, kekosongan luar jangka hendaklah diisi dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan dan disahkan oleh SPR. Dan dijangka bahawa pengumuman berkenaan dengan tarikh pilihan raya tersebut akan berlaku pada pada 4 April nanti. Jadi 4 April pengumuman. So kalau biasanya lepas pengumuman ini dia akan ambil sedikit masa dan sebagainya. So dalam 2 minggu tempoh berkempen. So kita jangka selepas raya jugalah. Selepas raya juga okay? Untuk benda itu orang kata update berlaku. So insyaAllah harap kita semua terus menyokong dan berkemungkinan besar tuan-tuan bukan kemungkinan besar lah, sebab tempat itu adalah tempat DAP bertanding. So insyaAllah saya akan turun sedikit sebanyak membantu rakan DAP kita di Kuala Kubu baru, mungkin menemu rambah calon ke apa ke, adalah sikit-sikit yang kita nak perlu buat insyaAllah. Okay. Seseorang yang belajar sains komputer dan IT tahu tujuan padu, ia cara terbaik mengurus rakyat, tapi orang tak faham sangat. Seperti Fuad, memanglah melalak je. Kita akan tengok macam mana kegagalan Fuad Zakarshi memahami isu padu ini sebenarnya. Okay. Kegagalan Fuad Zakarshi memahami isu padu. Tapi saya baru tahu juga rupanya Fuad ni dulu orang PAS Hakikat sebenar keputusan adalah daripada Najib sendiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh bekas pengarah SRC International tersebut yang sekarang ini berada dibawa ke mahkamah untuk menjadi saksi di dalam kes ini. So again saya kata tadi, itulah perkara-perkara sistem yang kita bawa, kerosakan yang berlaku sekarang ini kita nak kena tanggung semua-semua ini. So kita lah sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kita kena faham apabila ini berlaku, kita kena tahu bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan kenapa kita kena kembali ingat kenapa kita buat kita rasa kita nak buat perubahan dalam negara kita. Kita tahu negara kita ni sebuah negara yang sangat bagus dengan cuaca yang sangat hebat, baik. Cuaca kita ni antara heaven dunia tau, syurga dunia dengan cuaca dia lah. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan negara yang paling sejuk, tuan-tuan bersyukur tuan-tuan tinggal dekat Malaysia. Serius saya cakap. Tuan-tuan akan bersyukur tuan-tuan tinggal dekat Malaysia. Tapi poinnya adalah sekarang ini dengan resources kita, dengan keadaan kita tak ada gempa bumi, gunung berapi semuanya, tetapi kita berada amat jauh ketinggalan berbanding negara-negara yang lain. Bukan kerana kita tak ada resources, tetapi sebab ada berlaku kebobrokan, berlaku kekacauan, berlaku perkara yang menyebabkan negara kita ni menjadi sebegini. And that is why kenapa perlu kita sedar dan lihat kembali apa yang berlaku. Saya bagi contoh tuan-tuan. Bila GST dilaksanakan pada tahun 2014, SST diimplementkan daripada 6% ke 8% baru-baru ini. Ramai bising. Baik kita kembalikan GST 6% je. SST 8%. Dia tak tahu kita sebelum ini 6, naik 8, so naik 2%. Dan SST ni bukan semua sebab dia pada servis, perkhidmatan saja, bukan kepada barang. So SST itu adalah service tax, dia bukannya sales tax. Sales tax kekal, yang bertambah adalah service tax. Dan service tax di dalam bracket atau undang-undang sales tax tak banyak senarai dia yang bertambah. So apa kesan dia setelah beberapa bulan dilaksanakan? So Perdana Menteri telah menjawab hari ini. Inflasi hanya naik 0.2% susulan cukai perkhidmatan, kata Perdana Menteri. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan tidak memberi kesan ketara kepada inflasi dengan anggaran kenaikan sekitar 0.2%, kata Perdana Menteri. Bagaimanapun, Anwar juga Menteri Keuangan berkata kerajaan akan terus memantau kesan negatif kepada rakyat menerusi mekanisme indeks CPI yang juga digunakan di seluruh dunia.
Kebimbangan kita adalah impak inflasi apabila cukai itu diperkenalkan. Kita tak nafikan bahawa ada juga kesan, tetapi setakat ini mengikut Jabatan Perangkaan, ia hanya sekitar 0.2%. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita lihat, dalam tempoh ini, kadar inflasi Malaysia telah meningkat daripada 1.5% kepada 1.8%. Tadi 0.2, kenapa 0.8 is? Dia dikira daripada 1.6%. Kadar inflasi Malaysia pada Februari meningkat 1.8% didorong oleh peningkatan perumahan, air, gas dan juga bahan api lain, rekreasi, sukan dan kebudayaan 1.6 dan pengangkutan 1.2. Sementara itu, kumpulan lain termasuk restoran dan perkhidmatan penginapan meningkat, kesihatan 2.2, makanan minuman 1.9 dan pendidikan 1.5%. So kalau kita tengok pada Mac ini, bahawa kenaikan 27% bagi perumahan disumbang oleh sub keutamaan iaitu bekalan air dan pelbagai perkhidmatan dengan kediaman pada 29.7%. Ini berikutan pelaksanaan pelarasan tarif air mengikut mekanisme penetapan tarif bagi kategori pengguna domestik berikut kuasa 1 Februari. Kan hari itu harga air naik kan? Di seluruh negara, apa orang kata diubah, ditingkatkan, termasuklah Kelantan, Kedah, termasuk Selangor dan sebagainya, semua naik. Manakala peningkatan inflasi pengangkutan disumbang oleh subkumpulan utama pengurusan peralatan pengangkutan persendirian yang meningkat 1.3%. Baik. Tapi is tetap juga naik. So, apa masalahnya kau ni kan? Alah is naik juga kan, inflasi itu juga naik. Dia kata dia 1.8 kan, saya kata di dalam lingkungan 2% sesuatu yang dianggap okey. Tetapi kalau kita nak compare, kalau macam tu baik kita buat GST je lah. Kita compare dengan GST tuan-tuan. Ini adalah laporan 2018 hasil kesan GST setelah dilaksanakan pada tahun 2014. Okey. Ini menurut bukan menurut Tony Pua, ini kesan GST pada inflasi lebih besar. Pertama sekali, sejarah pelaksanaan GST di Malaysia telah membuktikan cukai itu menyebabkan kadar inflasi negara meningkat secara mendadak. Kadar inflasi meningkat sehingga 3.1% apabila GST dilaksanakan pada 2014 berbanding 1.7 dan 2.1% pada 2012 dan 2013. Kadar inflasi telah turun pada Jun 2018, kadar inflasi turun 0.8% berbanding 1.8% pada bulan Mei 2018. So daripada situ sebenarnya kenapa GST naik terus berbanding dengan SST yang ni? Saya kata GST dia ada dua elemen, iaitu goods and service. Dan kenaikan 6% itu pada kedua-dua elemen itu, iaitu barang, sales, goods dan juga service. Tetapi SST 8%, walaupun nampak 8 tu lagi besar daripada 6, tetapi SST 8% itu hanya apply kepada service, tidak kepada barang-barang dan juga jualan. Service tu pula, ada service tu dah sedia memang ada 6%. Ada servis kosong naik 8. Tetapi ada servis 6%. Kemudian dia naik 8%. So dia naik 2%. Dia bukan tiba-tiba semua naik daripada kosong naik 8. Bukan. Dalam masa yang sama, kita kata servis tu pula bukan semua servis. Apa beza di antara sales tax dengan service tax? Sales tax, semua barang, semua sales ada cukai 5 ke 10%, melainkan yang dikecualikan. Tetapi service tax, semua perkhidmatan tidak ada cukai melainkan yang disenaraikan. Jadi yang disenaraikan itu sebenarnya tak banyak. Bukan semua perkhidmatan itu ada cukai. Okey? Jadi kita kena faham, disebabkan itu, maka kadar kelonjakan kepada inflasi itu tidak terlalu drastik. Dan kita tengok kadar itu 0.2%, still well below 2%. Yang kerajaan cuba kawal sekarang ini dalam kadar lebih kurang 2%. Seperti mana yang kita sebut sekarang ini. So, kadar sekarang ini adalah lebih kurang 1.8%. Okay? Harap nampak dekat situ lah. Kalau tak nampak, saya tak tahu lah kan. Habis dekat situ.